Assalamualaikum. Jadi untuk part yang kedua, kita akan assemble lasagna kita. So yang bahan-bahan yang saya ada sekarang ni simple sebab semua dah siap. Ada bolognese, ada bechamel, kemudian ada mozzarella, ada parmesan dan ada lasagna sheet lah. So lasagna sheet ni korang boleh pakai apa-apa brand je korang nak pakai. Yang paling penting dia tulis oven ready. Bermaksud korang tak payah rebus dulu, lepas tu baru masukkan dekat dalam ni lah, dalam tray korang lah. Boleh terus je letak kering-kering macam ni. Saya akan pakai tray ni. Kalau anda kata korang ada tray yang lebih dalam, lebih elok, supaya korang boleh buat lagi tebal lah. Saya ada yang ini je, so saya pakai ni lah. First kali kita akan letak satu layer dulu bolognese kat bawah ni, macam ni. Yang layer yang nipis je, bukan tebal sangat. Kalau anda kata masa korang layerkan tu, ingat tadi masa kita masak bolognese tadi, kita masukkan rosemary semua dengan tangkai-tangkai sekali kan. Masa ni kalau korang nampak, keluarkan je. Lepas tu dah ada satu layer bawah, terus letak korang punya lasagna sheet. So 1 2 dan yang ketiga. Nampak yang ketiga? Macam berlapik tau. Dia macam bertindan tau, nampak? So, satu tips saya nak bagi, jangan sesekali buat lasagna dalam keadaan lasagna sheet korang bertindan lapik macam tu. Jangan main letak, dah, that's it, lepas. No. Bahagian yang bertindan tu takkan masak nanti. Percayalah. So, korang bajet lebih kurang banyak mana kena potong. Tak ada masalah pakai gunting, pakai pisau. So korang potong je dia lebih kurang banyak ni tadi. Kalau saya banyak ni, kalau dia pecah-pecah pun tak ada apa. Yang penting korang potong dia supaya dia boleh elok macam tu. Kalau dia ada lompong macam tu, jangan risau. Sebab apa, nanti masa dia bakar dalam oven, lasagna dia akan kembang tau. Macam mana kita masak pasta, spaghetti semua kan, masa dia boiling tu dia kembang. Sama macam ni juga, dia akan kembang masa dalam oven. So dah siap letak itu, kita letak satu layer lagi kita punya bolognese. Dah letak korang punya bolognese, jangan banyak sangat, nanti jadi muak. Balance is the key here. Lepas tu baru korang letak korang punya bechamel tadi. So kita akan layer bechamel ni macam ni je, tak perlu perfect sangat. Nanti masa dia masak dalam oven, dia akan mengembang juga sos ni. So asalkan dah rata lebih kurang macam ni, enough. Okay, enough. Kemudian taburkan sedikit kita punya parmesan cheese. Taburkan sikit parmesan cheese kita, jangan banyak sangat, sikit je. Dan kita punya mozzarella, again, sikit je. Yang penting dia rata. Maksudnya penjuru ke penjuru sampai ke tengah semua rata. Jangan banyak sangat. Kenapa jangan banyak? Sebab kalau banyak, nanti bila dia masak dalam oven, dia akan jadi berminyak tau. Bila dia banyak sangat, kita tak nak macam tu. Kita nak jadi muak berminyak tak. Kita nak dia rasa just nice creamy. So bila dah ada bolognese, bechamel, parmesan dengan mozzarella, repeat step tu. Letak lagi kita punya lasagna sheet. 1 2. Dan yang ada balance, saya punya balance saya potong tadi tu, letak je macam ni. Kita adjust bagi dia sama rata. Cukup. Ini nanti dia akan kembang, jangan risau. Dia akan kembang, dia akan jadi penuh. Lepas tu kita repeat balik step yang sama. Bolognese, bechamel, cheese, sampai at least 3 layer lah. So ini saya dah siap layer kan, sampai 4 layer. Yang paling penting atas kali ni korang kena letak banyak sikit lah bechamel dengan cheese semua, supaya nanti dia akan jadi cantik je bila dia siap bakar. So sebelum kita bakar, kita wrap dalam aluminium foil dulu, kemas-kemas. Kemudian kita akan bakar lebih kurang setengah jam ke 40 minit. Setengah jam tu kita akan check lah dah masak ke belum. Bila dah masak, kita akan buka aluminium foil ni untuk bagi atas tu brown cantik sebelum kita keluarkan daripada oven. So settle.
Oven dah panaskan dulu. Pastikan oven dah panaskan dulu. So masukkan dalam oven. Rak yang bukan tengah lah, kiranya dia macam 3/4 macam tu. Lepas tu suhu 180, lebih kurang lah 30 ke 40 minit. Jadi ini hasil lepas saya bakar lebih kurang 40 minit. Kita akan test dah masak ke belum. Senang je, cari pisau kecil. Lepas tu korang cocok je dekat tengah, tepi semua. Kalau anda kata pisau korang boleh cocok tanpa ada rasa sebarang resistant, bermaksud pasal tu dah masak lah. Kalau anda kata masa cocok tu korang rasa macam keras-keras lagi macam tu maksudnya belum masak lagi. So cover semula. Lepas tu korang masuk lagi dalam oven. Mungkin 5 minit, 10 minit. Korang tengoklah, bergantung kepada keras mana lagi. So sekarang saya punya dah masak. Saya akan masukkan semula dalam oven. Lebih kurang 5 ke 10 minit. Letakkan rak yang tinggi atas, supaya bahagian atas ni akan jadi cantik brown. Jadi saya dah masukkan dalam oven tadi lebih kurang 10 minit untuk bagi atas dia garing. So dia akan jadi macam ni lah lebih kurang, bergantung pada oven korang lah. So bila dah garing macam ni, kita akan biar at least lebih kurang setengah jam kat luar sebelum kita makan lah. Kalau korang follow step yang saya dah bagi ni, memang senang sangat lah sebenarnya nak buat lasagna ni kat rumah. Cuma memang akan ambil masa yang lama lah. Sebab untuk garingkan daging tu, untuk masak bolognese tu lah paling lama untuk masak. At least sejam, sejam setengah untuk bagi flavor dia betul-betul develop. Lepas tu untuk korang bakar pula lasagna tu dalam oven, memang akan ambil masa lah. Tapi hasil dia memang puas hati. Kalau anda kata kalau korang nak bandingkan dengan kedai, saya boleh jamin lebih sedap lah daripada kat kedai tu. Jadi dengan apa tips semua yang saya dah bagi ni, saya harap semua ni boleh membantu korang untuk buat lasagna dengan senang kat rumah. Itu sahajalah setakat ni. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kalau saya perasan, saya akan balas. Itu sajalah. Selamat mencuba. Assalamualaikum.